Dan zaman tetap berganti. Adakah tabi'in akan kekal dan abadi kehidupan mereka? Tidak. Mereka juga akan menemui penghujung usia. Dan hari ini tabi'in telah tiada di sisi kita, diganti dengan atba' tabi'in, tabi' tabi'in, dan seterusnya diwarisi kepada ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang sebenar. Dan hari ini atas nama penyampai-penyampai, atas nama pendakwah-pendakwah yang mungkin kita boleh kecilkan lagi skopnya, hari ini ada yang nama kiai, ada yang disebut tok guru, ada yang disebut tuan guru, ada yang disebut ustaz, ada yang disebut alim ulama dan sebagainya. Mereka terus berdakwah atas nama nak mengembalikan manusia kepada jalan yang sebenar, jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad berpandukan firman-firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak kira apa yang berlaku kepada Bani Israel dulu, apa yang telah berlaku kepada Bani Israel semasa diutusnya nabi-nabi di kalangan mereka, berlaku penyimpangan, berlaku penyelewengan, dan Allah telah memindahkan makam kenabian kepada Nabi Allah Ismail untuk dilantik dan dinobat sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Inilah penutup sekalian Nabi yang akan menyempurnakan dan meneguhkan ajaran-ajaran sebelum ini yang dibawa oleh para Nabi. Bukanlah Nabi Muhammad itu membawa agama baru, cuma pengistilahan sahaja. Bila kita sebut agama Yahudi, agama itu dinisbahkan kepada pengikut-pengikut Nabi Allah Musa. Penisbahan semata-mata yang hari ini kita sebut sebagai agama Yahudi. Sebenarnya agama dan jalan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu apa dia? Islam. Hari ini juga ada penisbahan tentang agama Nasrani, Kristian, yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Isa itu apa? Islam. Nabi Muhammad bukan datangkan agama yang berbeza. Bukan kata dulu tu ada Yahudi, bukan kata dulu tu ada agama Nasrani, tapi yang dibawa sebenarnya adalah Islam, cuma penisbahan. Kerana pengikut-pengikut dia tu orang Yahudi, jadi sebenarnya Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dianuti oleh bangsa Yahudi, maka dinisbahkan agama tu agama Yahudi. Apa yang menjadi panduan mereka pada waktu tu Taurat. Begitu juga pada zaman Nabi Isa. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa dinisbahkan dengan panggilan Hawariyun, Nasrani. Agama yang dibawa, ajaran yang dibawa juga ialah Islam, sebagaimana datuk mereka dahulu Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad datang untuk memperkuat dan meneguhkan. Apa maksud memperkuat dan meneguhkan? Kedatangan Nabi Muhammad untuk bagi tahu kat kita sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya sampai Nabi Muhammad tetap membawa jalur ajaran yang sama. Islamnya semua. Cuma kitab berbeza, ajaran berbeza, sesuai dengan situasi, masa dan condition pada waktu itu. Contoh Taurat, ada hukuman-hukuman yang sesuai dengan zaman dan waktu tu. Bila mari agama Nasrani ataupun disebut ajaran Nabi Allah Isa, Nabi Isa kan dia pernah menyebut bahawa dia datang ni bukan untuk menghapuskan ajaran dalam Taurat, bukan untuk menghapuskan ajaran-ajaran Nabi Musa yang lalu, kecuali dia datang untuk menggenapkan. Menggenapkan di sini bermaksud menyempurnakan. Hak mana ada hukum baru didatangkan, hak mana ada hukum syariat baru didatangkan. Hak dulu tidak ditolak. Tetapi bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengesahkan apa? Nak mengesahkan bahawa kitab-kitab tu sememangnya turun daripada Allah. Kitab Taurat siapa buat turun? Allah. Kitab Injil Allah, kitab Zabur Allah. Tetapi hari ini kalau kita nak masih mengekalkan keaslian kitab tu, konon-kononnya kalau Taurat asli,
Injil masih asli, Zabur masih asli, Quran pun asli, akan berlaku pertentangan dan percanggahan. Jadi kenapa mari Nabi Muhammad? Kerana kitab-kitab sebelum ni sudah bercampur aduk, sudah berlaku penyimpangan, penyelewengan, penambahan dan pengurangan. Ini yang berlaku. Jadi hari ini kalau suruh kita pilih, suruh kita ejah, mana satu betul-betul firman dan wahyu daripada Tuhan, mana satu kalam daripada manusia, kita sendiri pun tak boleh nak beza dah. Kita sendiri pun tak boleh nak cari dah. Yang kita pasti ada sebahagiannya masih benar-benar asli kalam Allah dan sudah bercampur dengan kalam manusia. Cuma nak pastikan tak tahu. Hak ni betul-betul ke kalam Allah, hak ni betul-betul ke kalam manusia. Cuma bila kita meneliti sebagai contoh, kita ada perbezaan. Bila kita melihat Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran dan ada kata-kata daripada Nabi. Ada perkataan daripada Nabi yang keluar daripada mulut Rasulullah waktu baginda hidup. Ada perbuatan-perbuatan yang keluar daripada perbuatan baginda waktu beliau hidup. Dan ada pengakuan-pengakuan, ketetapan-ketetapan yang kita panggil takrir pada zaman Nabi Allah Muhammad. Tapi ini membezakan antara dua benda. Wahyu tetap wahyu, ayat Quran tetap ayat Quran, tapi apa yang keluar daripada Nabi, perkataan, perbuatan dan pengakuan tu kita panggil ayat Quran ke kita panggil apa? Kita panggil itu sebagai hadis dan sunnah. Ada perbezaan. Walaupun Rasulullah juga membacakan ayat-ayat Quran tu kepada sahabat, memang Allah tak bacakan untuk kita. Dia wahyukan melalui perantaraan Jibril. Yang baca ayat tu keluar dari mulut siapa? Mulut Nabi juga. Tapi ada perbezaan. Yang ni ayat Quran, yang ni perkataan aku. Jadi sebab itulah kita akan tengok cerita yang sedikit berbeza dengan ayat-ayat di dalam Injil. Contoh kita akan bertemu ayat-ayat di dalam Injil. Contoh Yesus berkata kepada para sahabatnya. Agak-agak kita ni kalam Allah ke kalam manusia? Walaupun kata-kata Yesus tu tak mengandungi kesalahan. Contohlah kita kata Yesus berkata kepada sahabatnya, beriman dan bertakwalah kamu kepada Allah. Agak-agak kalam Allah ke kalam manusia? Kalam Allah ke kalam manusia? Duduk dalam Alkitab maksudnya tu adalah firman Allah. Tapi sesuai dah Allah nak cerita balik benda yang berlaku zaman tu juga. Contoh kita kata, bayangkan satu hari Nabi berjumpa dengan salah seorang sahabat nama Abdullah. Wahai Abdullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berbuat baiklah kepada ibu bapa kamu. Hormatilah jiran kamu. Tu Nabi sebut kepada sahabat, kemudian Allah nak buat juga peristiwa tu, nak letak dalam ayat Quran. Agak-agak sesuai tak? Cerita tu berlaku zaman tu, lepas tu Allah nak cerita balik apa yang berlaku ni. Kalau Allah cerita Nabi Ibrahim, sesuai lah, tak hidup zaman tu. Nabi Ibrahim berkata sekian-sekian, Nabi Isa berkata sekian-sekian, Daud berkata sekian-sekian kepada kaum dia. Pernah jumpa tak dalam Quran Nabi Muhammad berkata kepada sahabat ayat Quran? Pernah? Tak akan ada. Sebab dari sudut logik, benda tu dah berlaku di kalangan sahabat. Bila Allah nak turun kisah balik, cerita petang tadi bukan ayat ni. Bukan petang tadi Rasulullah dah bagi tahu bertakwa kepada Allah, tiba-tiba esok Allah buat turun, Nabi Muhammad telah berkata kepada Abdullah sikit. Perlu tak benda tu? Tapi bila kita tengok dalam Injil, Yesus berkata kepada para sahabat, firman turun bila? Zaman dia. Jadi patutnya dia cerita pasal Nabi Musa, pasal Nabi itu. Seolah-olah kalau kita ada yang membezakan ni firman, ni kalam Nabi. Dia seolah-olah firman pun firman, kalam Nabi pun jadi firman. Jadi bila dia tunjukkan ayat-ayat macam ni, kita tanya, ni benar ke kalam Allah atau kalam Yesus?
Jadi kalau Yesus tu sendiri anak Tuhan, perlu lagi dah Allah berfirman. Dah dia anak Tuhan tu pada dia semua lah. Kalau kita kira secara logiknya pakai dia lah, tak payah dah lah. Kira bapa terus mewahyukan terus, dia yang cerita. Baik.